KPM. اللهم اغفر لي ذنوبي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. Allah, ampunkanlah segala dosa ibu dan ayahku, kasihi mereka seperti mereka menjagaku. Assalamualaikum semua. Selamat pagi kepada mereka yang menonton teras di Didik TV KPM. Bersama saya, Nisa K. Hari ini seperti biasa, kita akan membincangkan topik-topik dari subjek-subjek teras mengikut silibus pembelajaran yang terkini. Baiklah, Nisa nak ingatkan untuk sentiasa menjaga SOP di mana saja anda berada. Pakai pelitup muka di tempat awam dan jangan lupa untuk jaga jarak sosial sebanyak 1 meter sekurang-kurangnya. Kerap cuci tangan menggunakan sabun dan air serta sanitasi tangan anda apabila perlu, dan apabila anda perlu membuka topeng muka anda, jangan lupa untuk simpan topeng muka anda di tempat ataupun di dalam bekas yang bersih supaya kita dapat menggunakan kembali topeng muka kita sekiranya masih belum kotor dan tidak melebihi penggunaan selama 8 jam. Yang penting bawa mask lebih sekiranya perlu. Baiklah, bila kita dah simpan dalam bekas, kita boleh masukkan di dalam beg dan sebagainya. Contohnya ketika nak makan dan ketika anda berada di dalam suasana atau ruang yang telah menjaga jarak sosial dan SOP yang telah ditetapkan. Baiklah, hari ini kita telah bermula dengan satu video yang saya kira cukup syahdu pagi-pagi Jumaat ni kan. Itu yang kita akan bincangkan pada hari ini. Ada kaitan dengan topik kita iaitu subjek Al-Quran dan As-Sunnah, di mana topik kita adalah tuntutan ihsan kepada ibu bapa. Nak tahu siapa agaknya guru yang akan sama-sama membincangkan topik ini dengan kita? Kita saksikan profil ini. Biar diam tapi berisi untuk ilahi. Saya sangat tertarik dengan moto ataupun kata-kata semangat cikgu kita atau ustazah kita pada hari ini. Kita ingin mempersilakan Ustazah Nur Hidayati dari SMK Putrajaya Presin 81. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam Nisa. Selamat pagi. Alhamdulillah, sihat Ustazah? Sihat Alhamdulillah Nisa. Manisnya saya tertanya, betul ke Ustazah ni macam Allah kita sebaya je Ustazah. Nampak muda je lagi. Tak boleh lawan Nisa lah. Ya Allah, ya Tuhan, tak adalah biasa je. Baiklah Ustazah, tadi pagi kita membuka rancangan kita dengan alunan doa untuk ibu bapa sangat syahdu. Mungkin Ustazah boleh kongsikan apa kaitan video sebentar tadi dengan topik kita pada hari ini. Okey, video tadi kita dapat lihat macam mana kasih sayang ibu bapa kepada kita. Ya. Pengorbanan ibu bapa daripada kecil, menjaga makan minum kita dengan penuh kasih sayang. Jadi sebenarnya video tadi tu ada sedikitlah hubung kait dengan apa yang Ustazah nak ajar. Ya, seperti yang Nisa sebutkan tadi, topik kita adalah tuntutan ihsan kepada ibu bapa. Ustazah, saya tidak bersendirian. Sesi pembelajaran kita pada hari ini, saya nak panggil kawan-kawan untuk turut serta belajar dengan kita secara atas talian. Kita ingin mempersilakan rakan-rakan murid-murid dari SMK Putrajaya Presin 81. Assalamualaikum, selamat pagi. Okay, selamat pagi. Selamat pagi semua. Assalamualaikum. Alhamdulillah, semua sihat? Sihat, Alhamdulillah. Sihat, Alhamdulillah. Jom kita berkenalan. Boleh ya, perkenalkan diri dan jangan lupa kembali ke sekolah nanti, norma baru letak tangan di dada. Assalamualaikum Cikgu, Assalamualaikum Ustazah. Jom kita mulakan dengan siapa rakan kita di sini, Siti Raihan. Silakan. Assalamualaikum, nama saya Siti Raihan binti Zulkifli dari sekolah SMK Putrajaya Presin 81. Baik, terima kasih. Seterusnya kita ada Syazliana, silakan. Assalamualaikum, saya Nur Syazliana binti Yahya daripada SMK Putrajaya Presin 81.
Terima kasih. Seterusnya, rakan kita yang bernama Ainul Zarif, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ainul Zarif Sofia dari SMK 91. Baik, terima kasih. Ainul Mardiah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ainul Mardiah binti Khairul Anwar dari SMK Putrajaya Peringkat 81. Terima kasih. Silakan Alia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alia binti Muhammad Yunus dari Sekolah Menengah Kebangsaan Putrajaya Peringkat 81. Terima kasih dan akhir sekali kita ada satu-satunya kumbang rakan kita pada hari ini. Silakan Amal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ahmad Da'i bin Muhammad Rida daripada SMK Putrajaya Pesisir 81. Oh, namanya memang Ahmad Da'i. Saya kira tadi Da'i Ahmad. Wah, bakal insya-Allah. InsyaAllah. Baiklah, topik kita hari ini adalah tuntutan ihsan kepada ibu bapa. Saya nak tanya Ustazah boleh? Ya, boleh. Ya, saya rasa ramai di luar sana yang mungkin tidak begitu ataupun tidak ingat kepada konsep ihsan. Apa tu ihsan Ustazah? Ihsan ni sebenarnya ada pelbagai maksud ya. Ya. Dari segi ibadah, ihsan tu bermaksud kita melakukan amal ibadah tu seolah-olah Allah tu ada di hadapan kita. Ya. Itu yang pertama. Maksudnya dari segi ihsan tu nanti kita akan ikhlas dalam melakukan amal ibadah. Ya. Okey, yang kedua ihsan tu bermaksud berbuat baik. Yang kedua ni lah, pengertian yang kedua ni lah saya nak tekankan dalam tajuk PKS kita pada pagi ini Nisa. Ya, insya-Allah. Jadi saya harapkan rakan-rakan di studio telah pun bersedia. Kalau bersedia, Kak Nisa nak minta thumbs up, boleh? Boleh, Alhamdulillah. Dan diharapkan penonton di rumah juga boleh sediakan pen dan kertas untuk sesi pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum tu Ustazah, kita saksikan dahulu video yang kita ada mengenai ini apa. Jom kita saksikan. Okey. Pada pendapat saya, mempelajari subjek ini sangat mudah jika kita mempunyai minat yang mendalam dalam subjek ini. Terdapat juga beberapa kelebihan jika kita mempelajari subjek ini. Antara kelebihannya ialah kita dapat mengetahui dan memahami tentang sejarah ulum Al-Quran dan juga hadis. Selain itu, kita juga akan dapat menghayati ayat Al-Quran dan juga hadis. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Sebagai seorang pelajar Muslim, mata pelajaran Al-Quran dan As-Sunnah merupakan antara mata pelajaran yang sangat penting untuk saya belajar kerana ia merupakan satu bidang pengajian yang menumpukan kepada pengetahuan dan kefahaman yang menyeluruh mengenai Islam. Itu dia pendapat adik-adik dari SMK Putrajaya Peringkat 81 mengenai topik dan mata pelajaran kita pada hari ini Ustazah. Ada yang kata mudah tapi kena minat. Ada yang kata penting belajar. Betul ke Ustazah kalau mata pelajaran Al-Quran dan As-Sunnah ni mudah? Ya, okey Nisa ya. Sebenarnya peringkat Al-Quran Sunnah ni di sekolah memanglah antara subjek yang pelajar-pelajar aliran agama boleh skor. Tapi bukan masalah skor yang mudah tu saya nak tekankan. Cumanya saya nak kata peringkat Al-Quran Sunnah ni sebenarnya adalah satu subjek yang penting untuk semua pelajar-pelajar Islam. Sebab Rasulullah pun bersabda, taraktu fikum amraini. Maksudnya Rasulullah kata aku tinggalkan kepada kamu dua benda ya, iaitu yang mana kalau kamu berpegang kepada kedua-duanya, kamu tidak akan sesat selama-lamanya. Apa dia Nisa? Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi pentinglah kepada semua pelajar-pelajar Muslim untuk kita belajar bersama-sama. Ya, untuk kita pegang kukuh kepada kedua-dua perkara ini, iaitu Al-Quran dan As-Sunnah, untuk kita tidak sesat insya-Allah. Dan sentiasalah kita berdoa supaya Allah menetapkan hati kita Ustazah pada agama. Baiklah, mungkin Ustazah boleh jelaskan objektif pembelajaran kita pada hari ini. Okey. Lebih slide ya. Ya, silakan Ustazah. Okey, anak-anak semua, terima kasih kepada anak-anak pendidikan Al-Quran Sunnah yang berada di kaca televisyen. Anda adalah pelajar yang sangat cemerlang sebabnya pada pagi-pagi pukul 8 ni anda sudah bersama-sama dengan Ustazah pada pagi ini untuk kita bersama-sama belajar pendidikan Al-Quran dan Sunnah tingkatan 4. Okey, kita akan sentuh kepada bidang Al-Quran iaitu dalam ayat kefahaman. Sebelum tu Ustazah nak ajar anak-anak semua tengok dulu gambar-gambar yang akan Ustazah kongsikan di sini. Okey.
berada di rumah, di kaca televisyen dan juga anak-anak ustazah yang berada bersama-sama dengan ustazah dalam talian melalui gambar yang ustazah kongsikan di sini. Agak-agaknya lah, apakah kaitan yang ustazah ingin sampaikan dengan anak-anak semua? Siapakah insan yang ustazah ingin kaitkan di sini? Okey, ustazah nak tanyalah pada pelajar ustazah yang berada bersama ustazah ni. Siapa nak jawab? Aino, boleh jawab tak? Berdasarkan gambar tangisan kepada tangisan ibu yang ditinggalkan, ibu lumpuh ditinggalkan di hotel. Buang ibu demi kekasih. Buang bapa nyanyuk di pusat jagaan. Sedih, ustazah pun nak baca pun sedih. Jadi agaknya apakah yang agaknya ustazah nak kaitkan dengan insan siapakah? Ya, berdasarkan gambar ni. Boleh tak Aino? Siapakah yang ustazah nak tekankan di sini? Ibu bapa kita. Ya, betul Aino. Tahniah Aino. Ustazah hari ni ustazah nak tekankan, ustazah nak kaitkan dengan insan yang sangat dekat dengan kita, insan yang sangat mulia kepada kita ya. Ya. Iaitu ibu dan bapa. Ibu dan bapa. Saya sendiri lihat ustazah keratan-keratan berita, akhbar dan yang kita dipaparkan, maaf, agak emosional dan agak menyentuh topik itu pada hari ini, dan saya harapkan semua memberi perhatian, tak kiralah sama ada anda pelajar tingkatan 4 ataupun tidak. Hari ini adalah topik sangat-sangat penting kerana zaman sekarang ni kita tak nak dah baca berita-berita seperti ini di dada-dada akhbar ataupun di laman-laman sosial. Jadi kita berhenti rehat dahulu. Saya rasa ustazah, saya kena kesat air mata saya kejap. Kita jumpa selepas ini. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kasihi mereka seperti mereka menjagaku. Kembali menonton teras di Didik TV KPM. Kekal menjaga SOP di mana saja anda berada. Jangan lupa sanitasi tangan anda apabila perlu. Baiklah Ustazah, jom kita teruskan dengan pembelajaran kita pada hari ini. Okey Nisa, terima kasih. Okey, kepada anak-anak Ustazah yang berada di kaca televisyen, yang ada buku teks dah. Kamu semua dah ada buku teks dah kan? Sebabnya di sekolah pun kita dah agihkan buku teks melalui pandu lalu. Okey. Okey, sila buka buku teks halaman 54. Kita akan sentuh kepada bina Al-Quran tadi ya. Tajuk ihsan terhadap ibu bapa, menyentuh kepada ayat kefahaman iaitu ayat 14 dan 15. Okey, sebelum tu Ustazah nak anak-anak semua
tahu apakah yang anak-anak semua perlu capai dalam tajuk kita ni. Yang pertama, okey, anak-anak semua mestilah dapat menyatakan 3 tuntutan yang terdapat dalam ayat 14 hingga 15 surah Luqman. Okey, yang kedua, anak-anak semua mestilah dapat menjelaskan 2 pengorbanan ibu berdasarkan ayat 14 surah Luqman. Okey, yang ketiga, anak-anak semua dapat menerangkan 3 tanggungjawab anak terhadap ibu bapa. Dan akhir sekali, anak-anak semua dapat mencadangkan 3 cara menghormati dan berbuat baik kepada ibu bapa. Okey Nisa, okey, sebelum kita pergi yang lebih lanjut, kita tonton dulu video yang akan Ustazah kongsikan di sini. Okey, jom. Jom kita saksikan. Lah, kalau boleh saya nak balik rumah saya sendirilah. Abah balik rumah kita. Nani akan jaga Abah sampai Abah betul-betul sihat. Okey? Tak boleh ke dia tahan Abah sampai lepas raya? Dah tanya dah, tapi katanya tak ada. Berapa lama nak bela Abang? Sampai dia baiklah, Bang. Cantik ni bukan boleh baik pun. Habis tu nak buat macam mana lagi? Dah apa? Tiba-tiba Abang kena kerja kat luar? Tak apalah, Nani boleh minta tolong dekat jiran sebelah. Okey, bagi ni. Kan apa? Krim kurma. Panas sangat kopi tu? Taklah, tangan Abah kan tergetar-getar. Kakak, ambilkan Mama penyapu dengan kain. Beli kapet baru raya ni. Kemanapun aku pergi, selalu ku bawa-bawa. Abah ni, kenapa ni? Dah tahu. Perasaan yang bersalah datang menghantuiku. Masih mungkinkah pintumu buka? Ofis Abah pakai lampin tak? Busuk! Abah duduk sini, Abah. Dekat dengan bilik Abah. Dekat dengan bilik air. Abah pakai dulang ni. Tak tumpah, tak pecah, tak berbahaya. Atuk dah pakai lampin. Kasihnya Atuk oleh kata kuat-kuat. Lihatlah, aku terkapar dan luka. Dengarkanlah jeritan dari dalam jiwa. Aku ingin pulang. Tadi nak bagi apa tadi? Cendawan? Boleh. Main apa tu? Nanti bila kakak besar, Abah dengan Mak duduk sini, kakak dengan adik duduk rumah. Abah jangan lupa pakai lampin tau. Lihatlah, aku terkapar dan luka. Dengarkanlah jeritan dari dalam jiwa. Aku ingin pulang. Iklan yang saya kira tidak akan pernah gagal untuk membuatkan kita tersentuh dan menitiskan air mata, Ustazah. Mungkin Ustazah boleh kaitkan iklan yang kita tonton sebentar tadi dengan topik kita pada hari ini. Silakan Ustazah. Ya, Nisa. Tiba-tiba rasa macam nak sangat balik kampung, Nisa. Ya. Lama dah tak balik kampung. Okey. Melalui video tadi, apa agaknya yang anak-anak semua boleh tengok? Tentang sikap kan, tentang sikap anak dan juga menantu. Kadang-kadang kita tersilap, Nisa. Bila kita menantu ni, kita anggap mak mertua aku biarlah. Biarlah pasangan aku yang buat. Biar pasangan aku yang handle. Tapi salah ya anak-anak semua. Bila kamu semua dah kahwin nanti, kamu kahwin dengan pasangan kamu, maksudnya kamu kahwin sekali dengan ibu bapa dia, dengan keluarga dia. Macam mana kamu layan mak bapak kamu dengan baik, macam itu jugalah kamu perlu layan mak bapak mertua kita dengan baik. Macam video tadi kan. Okey ya, betapa sedihnya ayah tu tadi yang sakit. Ayah ni, ibu bapa kita ni sebenarnya dia tak nak susahkan mak bapak. Tapi apakan daya bila kita dah tua, lemah, nak pegang makanan tadi pun jatuh kan. Sebenarnya dia tak nak pun buat macam itu sebenarnya. Tapi itulah realiti kehidupan kita ni. Sebenarnya kita daripada atas, kita umpama roda kan. Daripada atas kita akan balik semula ke alam kanak-kanak. Kan? Dan sepatutnya kita sebagai anak
jagalah. Ada mak bapak, jaga dengan baik. Ada mak bapak ada peluang untuk jaga dengan baik. Jangan sesekali kita melukai hatinya. Okey, apa Ustazah cakap ni bukan Ustazah saya saja cakap. Sebenarnya Ustazah cakap ni dah ada tuntutannya. Allah dah kata dah dalam surah Luqman ayat 14 hingga 15. Okey. Kita dengar dulu bacaan ayat ni ya. الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. Okey, sadaqallahul azim. Apakah terjemahan ayat ini? Iaitu, dan kami telah memerintahkan manusia agar melakukan kebaikan kepada kedua-dua ibu bapanya. Ibunya telah mengandungkannya dalam keadaan lemah daripada awal mengandung hingga akhir menyusunya. Susah ya mengandung ni anak-anak ya. Okey, daripada body sickness dah, muntahlah, sakitlah, minum air gula lah Nisa. Dan tempoh menceraikan susunya adalah dalam usia 2 tahun. Maka bersyukurlah kepadaku serta kepada kedua-dua ibu bapamu. Dan hanya kepada akulah tempat kembali. Dan jika mereka berdua mendesakmu supaya engkau menyekutukanku, sedangkan engkau tidak mengetahui sungguh adanya, maka janganlah engkau taat kepada kedua-dua ibu bapamu. Okey, dekat sini dia tekankan, walaupun kita dalam mentaati ibu bapa kita, selagi mana apa yang bapa kita minta kita buat tu tidak bertentangan dengan tuntutan Allah, iaitu jangan sampai kita menyekutukan ibu bapa kita. Ni kalau tiba-tiba ibu kata, okeylah nak, agama kamu ni, Islam ni macam ni, sila keluar daripada agama Islam. Macam mana anak-anak semua? Nak tak keluar daripada agama Islam? Jangan pakai tudung. Pakai tudung ni tak cantik lah. Low class. Nak ke macam itu? Perlukah kita patuh? Tidak. Dan jika mereka berdua mendesakmu supaya engkau menyekutukanku, maka janganlah engkau taat kepada kedua-duanya. Okey. Tetapi dalam kita tak nak pun mengikut apa yang bapa kita suka buat tu, janganlah sampai kita melukai hati dia. Kita hendaklah dan bergaullah dengan mereka di dunia dengan cara yang baik. Cakap elok-elok. Jangan sampai ibu bapa kita terluka walaupun kita nak mempertahankan akidah ni. Tapi kita boleh cakap dengan perkataan yang baik. Dan ikutilah jalan manusia yang telah kembali kepadaku. Kemudian kepada akulah tempat kembali kamu, maka aku akan menjelaskan kepada kamu segala yang kamu telah kerjakan. Okey, Ustazah nak jelaskan satu persatulah berdasarkan potongan ayat. Wa wasainal insana biwalidayhi. Dan kami telah memerintahkan manusia agar melakukan kebaikan kepada kedua-dua ibu bapamu. Buat baik ni macam-macam ya. Nanti Ustazah akan jelaskan dengan lebih lanjutlah. Macam ni kita nak buat baik kepada kedua ibu bapa. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Wahnan ala wahnin maksudnya sangat susah ya. Ibu telah mengandungkannya dalam keadaan lemah. Maksudnya Allah dah tahu dah. Memang mengandungkan kita ni selama 9 bulan ni, Sak. Bukan senang ni, Sak. 9 bulan tu berapa kilo? Kadang-kadang 5 kilo kamu ni, keluar-keluar dah 5 kilo. 5 kilo tu nak bawa ke tandas, tidurlah, macam-macam lah. Bukan senang. Ya. Okey, dan wa fisaluhu fi amaini. Dah lahir kamu, bukannya habis macam itu je kesusahan tu. Kena menyusukan dan tempoh menceraikan susunya adalah dalam usia 2 tahun. Lama ni, Sak ya. Okey, anishkurli waliwalidaika ilayyal masir, maka bersyukurlah kepadaku serta kepada kedua-dua ibu bapamu dan hanya kepada akulah tempat kembali. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi, dan jika mereka berdua mendesakmu supaya engkau menyekutukanku, malaisa laka bihi ilma fala tuti'huma, sedangkan engkau tidak mengetahui sungguh adanya. Ya, dalam ayat ni dia kata jika ibu bapa kita minta kita supaya menyekutukannya, sembah pada benda lain, dan kita tahu tak betul ke ada Tuhan lain, kita tahu tak ada pun, sungguh engkau tidak mengetahui sungguh adanya, maka janganlah engkau taat kepada kedua-dua ibu bapamu. Wasahibuhuma fid dunya ma'rufa, dan bergaullah dengan mereka di dunia dengan cara yang baik. Wattabi sabila man anaba ilai summa ilayya marji'ukum, maksudnya dan ikutilah jalan manusia yang telah kembali kepadaku.
Kemudian kepada akulah tempat kembali. Bertaubatlah ya kepada Allah tempat kita, bertaubat dan kembali. Fa unabbiukum bima kuntum ta'malun, maka aku akan menjelaskan kepada kamu segala yang kamu telah kerjakan. Itu adalah terjemahan satu persatu lah. Kalau dalam PQS dia kena tahu satu persatu ni Sah. Sebab nanti ditanya maksud boleh kita jelaskan. Boleh pelajar-pelajar jelaskan. Okey. Dah tadi Ustazah dah jelaskan tentang isi kandungan ayat 14 dan 15. Sekarang ni Ustazah nak mintalah anak-anak yang di TV pun jangan rasa lega ya. Ustazah pun akan tanya juga. Dan anak-anak yang berada bersama Ustazah di dalam talian. Boleh tak keluarkan 3 tuntutan ya dalam ayat 14 dan 15. Ustazah bagi masa 3 saat je. Tengah berfikir. Baik Ustazah, sementara mereka berfikir, saya rasa kita mungkin boleh beri masa sedikit panjang kepada mereka. Kita berhenti rehat dahulu. Yang di rumah pun boleh cuba menjawab berdasarkan surah Luqman ayat 14 dan 15. Kita jumpa selepas ini. TV KPM. Didik TV KPM. Kembali menonton teras di Didik TV KPM. Topik kita pada hari ini adalah tuntutan ihsan kepada ibu bapa, dan sebentar tadi Ustazah ada tinggalkan soalan kepada rakan-rakan kita, senaraikan 3 tuntutan ihsan yang terdapat dalam surah Al-Luqman, surah Luqman ayat 14-15. Siapa yang boleh jawab? Okey, siapa yang volunteer? Siapa yang boleh jawab? Ainul, silakan. Okey, bagus Ainul. Sila Ainul. Yang pertama, kita perlu bersyukur kepada Allah. Yang kedua, kita perlu berbuat baik kepada ibu bapa. Dan yang ketiga, kita perlu mentaati segala perintah kedua ibu bapa selagi tidak berkhianat. Okey, tahniah Ainul. Betul Ustazah. Nanti kita cek dulu. Kita cek dulu jawapan dia ya. Betul tak Ainul kata? Okey, pertama bersyukur kepada Allah. Okey, bagus, betul. Berbuat baik kepada ibu bapa. Okey, betul juga ya Ainul sebut tadi, dan mentaati kedua-dua ibu bapa selagi tidak bertentangan dengan tuntutan Islam. Betul tak? Anak-anak di rumah pun sama ke jawapannya? Ya, terima kasih Ainul. Okey, terima kasih Ainul. Rakan-rakan yang lain tunggu ya soalan. Ada tugasan lain, tapi tugasan kali ini Ustazah nak tunjukkan pada Nisa lah pula. Ya, okey, baik, saya cuba. Okey, Nisa, berdasarkan ayat Ustazah tadi kan. Boleh tak Nisa keluarkan 2 jenis pengorbanan ibu terhadap kita? Kalau ibu ni tak lari daripada mengandung dan melahirkan anak dan menyusukan anak. Betul tak Ustazah? Oh ya Allah, boleh belajar pendidikan Al-Quran dan Sunnah ni Nisa ni. InsyaAllah, saya cuba. Tepat, betul Nisa. Okey, kita boleh. Okey, sekejap ya. Minta maaf ya. Okey, betul Nisa. Yang pertama, mengandung. Betul Nisa kata kan, ibu ni pengorbanan ibu dah mengandung. Yang kedua, menyusukan. Berdasarkan dalil apa? Ya, berdasarkan potongan ayat tadi. Wa wasainal insana biwalidayhi. Okey ya. Okey, ini berdasarkan dalil tadi. Hamalatu ummuhu, ibu mengandungkan. Wa fisaluhu, menyusukan. Okey, betul Nisa. Kita tahniah. Okey. Sebenarnya tuntutan kita buat baik pada ibu bapa ni bukan saja apa Allah sebut dalam Al-Quran, tetapi Rasulullah SAW juga ada menekankan dalam hadis baginda, di mana sa'altu Rasulullah SAW ayyul amali afdalu qala as-salatu liwaqtiha qala qultu summa ayyu qala birrul walidaini qala qultu summa ayyu qala al-jihadu fi sabilillah. Apa maksudnya? Apa maksud hadis ni? Okey. Aku bertanya kepada Rasulullah SAW berkenaan amalan apakah yang paling afdal, paling terbaik ni saya afdal ni, bagi dia menjawab pertama solat pada waktunya. Kemudian aku bertanya lagi, apakah amalan yang seterusnya? Jawab baginda, berbakti kepada kedua ibu bapa. Kemudian aku bertanya, apakah lagi seterusnya? Jawab baginda, berjihad di jalan Allah. Maksudnya berbakti kepada kedua ibu bapa ni lebih penting berbanding berjihad di jalan Allah. Nampak tak? Nampak tak kepentingan dan keutamaannya di situ? Ya. Okey.
Lihat Ustazah, anak-anak semua lihat gambar ni. Okey. Dalam kaitan yang pertama ni, akhbar pertama ni, walaupun bapa demam sejak 3 hari lalu, bapa ni tadi, ni tentang bapa, pengorbanan bapa. Sebelum ni Ustazah sebut pengorbanan ibu. Bapa tak ada ke? Tak ada ke pengorbanan bapa ni? Okey, ada anak-anak semua. Malah sama je dengan kesusahan yang ditanggung sama dengan ibu kita. Buktinya, tengok ya. Siapa yang meninggal tu? Bapa yang meninggal tu. Sebab apa? Bapa ni sebenarnya dah demam sejak 3 hari lalu. Tapi sebab anaknya ni nak interview ni, dia sanggup tunggu anaknya berjam-jam dalam kereta. Sehinggalah akhirnya telah meninggal dunia. Nampak ya pengorbanan ayah ni. Tak kisah kesihatan dia. Yang penting anak berjaya. Betul. Okey, nampak tak gambar ni? Ayah melindungi anak-anaknya daripada kesejukan. Sehingga ayah tu tak berbaju pun tak apa. Miskin pun tak apa. Okey ya? Okey, berdasarkan Ustazah sharekan tadi gambar, boleh tak agaknya anak-anak sangat tugasan yang kedua? Keluarkan jasa dan pengorbanan ibu bapa terhadap anak-anak. Siapa nak cuba? Siapa boleh cuba? Saya. Siapa saya? Okey, Sazana. Sila. Ibu bapa tanggung kesakitan ketika tanggung kesakitan ketika mengandung dengan melahirkan. Okey. Lagi bagi dua jawapan. Yang kedua, sanggup korban harta benda mereka untuk anak mendapat didikan yang sempurna. Okey, terima kasih Sazana. Betul tak? Okey, yang pertama Sazana tadi cakap menanggung kesakitan ketika mengandung dan melahirkan. Betul, bagus ya. Maksudnya Sazana fokus dengan tajuk Sazana tadi. Okey, yang kedua sanggup mengorbankan harta benda supaya anak mendapat didikan yang sempurna. Okey, yang ketiga dan keempat, siapa nak jawab? Siapa boleh jawab yang ketiga dan keempat? Saya nak jawab Ustazah. Silakan Ahmad Dai. Okey, sila Ahmad. Ketiga, mereka ni susah payah menyediakan makan, minum, tempat tinggal yang selesa dan pakaian. Okey. Okey, nak cuba lagi? Mereka bersengkang mata, demi jaga anaknya yang sakit. Okey, bagus Ahmad Dai. Okey, pertama Ahmad Dai kata ibu bapa ni bersusah payah ya menyediakan makan dan minum, pakaian dan tempat tinggal untuk anak-anak. Dan yang keempat sekali, ibu bapa ni bila anak sakit sebenarnya tak tidur lena. Sanggup bersengkang mata demi menjaga anak yang sakit. Okey, terima kasih ya pelajar-pelajar Ustazah tadi kerana ingin mencuba. Okey, melalui gambar ni apa yang kita boleh lihat? Kan? Pertama, bersusah payah ayah ni tadi tolak anaknya untuk pergi ke peringkat yang lebih tinggi, lebih berjaya. Tapi bila berjaya, tengok ni, lupa je mak bapaknya di bawah. Jadi kejayaan yang sia-sia sebenarnya adalah apabila jasa dan pengorbanan ibu bapa dilupakan. Tak guna sebenarnya kita berjaya, tapi kita lupa dengan insan yang membantu kita bersama-sama untuk berjaya, iaitu ibu dan bapa kita. Okey, kita lihat pada kewajipan anak terhadap ibu bapa. Tadi Ustazah dah jelaskan pengorbanan, jasa pengorbanan ibu dan ayah. Sekarang ni sebagai anak agaknya, apakah anak-anak perlu buat terhadap ibu bapa? Kewajipan. Siapa nak jawab ya? Siapa boleh jawab? Angkat tangan. Tolong bantu. Siapa? Silakan Alia. Okey, sila. Yang pertama, kita perlu mentaati ibu bapa selagi tidak bercanggah dengan perintah Allah. Okey. Yang kedua, kita perlu sentiasa mendoakan kebaikan untuk mereka. Okey, lihat betul tak? Pertama, ya betul. Okey, betul. Tepat. Mentaati kedua-dua ibu bapa selagi tidak bercanggah dengan perintah Allah. Kita dah banyak kali tekankan tadi Nisa ya. Yang kedua, kita sentiasa doakan kebaikan untuk mereka. Macam yang pertama tadi, sebelum kita belajar tadi ada video doa kepada kedua ibu bapa. Boleh diamalkan Nisa. Okey, dan yang ketiga, Ustazah bagi jawapan yang ketiga. Okey, siapa nak bantu? Keempat dan kelima. Yang ketiga tu jawapan dia berkhidmat dan menjaga mereka ketika mereka sakit dan berusia. Macam video yang pertama tadi lah. Jaga dengan ikhlas. Bila jaga, mentang-mentang kamu dah jaga, dah bagi duit banyak. Bila mak ayah macam apa, tadi kan jatuh, makanan jatuh, tumpah, sindir. Tak patutlah macam itu. Ya, betul. Ya, kamu dah bagi dapat pahala dah tu. Kamu dah bantu mak ayah, tetapi bila kamu ungkit balik, menyakiti hati mereka, kebaikan yang kamu buat tu burn saja macam itu. Jangan sesekali kita melukakan hati ibu bapa sebab keadaan Allah tetap pada keadaan ibu bapa. Okey, lihat 4 dan 5 pula. Siapa nak cuba jawab 4 dan 5? Saya. Okey. Silakan. Jikalau yang keempat, kita kena buat wasiat.
kita kena laksanakan wasiat yang buat selepas kematian dia. Okey, bagus. Tepat. Yang Laksanakan kelima. wasiat. Seterusnya. Yang kelima, kita tunaikan amanah yang dia tanggungjawabkan kepada kita lah. Ya, apa saja amanah kita kena Amanah. laksanakan. Contohnya tiba, Ayhan, ayah nak kamu menguasai lah syarikat ayah Megah Holding ni. Megah Holding. Tiba kamu pun, alah ayah saya minat seni. Tapi tak boleh tau, kamu kena melaksanakan wasiat dan pesanan ibu dan ayah kita. Okey, menunjukkan amanah. Okey, lihat pula gambar yang Ustazah kongsikan ni. Manakah gambar yang menunjukkan contoh ihsan kepada ibu bapa? Nampak kat situ. Menengking-nengking. Yang kedua, nampak ke? Salam cium tangan. Salam cium tangan. Okey, mana Nisa? Yang baik? Saya rasa yang baik mestilah yang kita menghormati dan mentaati ibu kita. Betul. Bagus. Ini yang perlu kita amalkan. Janganlah menengking-nengking macam ni. Ya. Okey. Okey, sebenarnya Nisa, selain surah Luqman ayat 14-15 tadi, ada juga firman Allah dalam surah yang lain yang menyentuh kepada yang bagi penekanan terhadap kita berbuat baik pada ibu bapa. Boleh tak kita sama-sama mendengar bacaan surah Isra ayat 23? Kita dengar dulu. Jom. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا Okey, kita bagi kepada maksud ayat ya. Maksud ayat tadi, dan Tuhanmu telah perintahkan supaya engkau tidak menyembah melainkan kepadanya semata-mata. Sama macam ayat surah Luqman tadi ya. Dan hendaklah engkau berbuat baik kepada kedua ibu bapa. Okey, buat baik yang kedua. Dan jika salah seorang daripada keduanya atau kedua-duanya sekali sampai kepada umur tua dalam jagaanmu, maksudnya bila mak bapak kita dah tua, sebaiknya, sepatutnya, wajib kita menjaga kedua-duanya. Maka janganlah engkau berkata kepada kedua-duanya perkataan kasar. Mentang-mentang lah tu saya kata tadi kan, kamu dah berlabur duit kepada mak ayah duduk serumah dengan kita pun tak boleh ayah buat silap sikit. Kan? Mulalah nak menengking. Okey, tak boleh ya. Sekalipun perkataan nampak tak kat sini? Sekalipun tak boleh, apatah lagi apa? Kan? Okey, tak boleh. Dan janganlah engkau menengking, menyegah mereka. Tetapi katakanlah kepada kedua-duanya perkataan yang mulia, yang bersopan santun. Maklumlah zaman sekarang ni kita dapat lihat antara contohnya macam tolong angkat kain. Macam tu. Nisa, janganlah ya kawan-kawan di rumah. Ibu bapa sentap sebenarnya. Kita pun tak naklah melukakan hati mereka walaupun berbeza pendapat, berbeza pandangan. Ada cara dan kata-kata yang baik yang kita boleh katakan pada ibu bapa kita supaya orang kata apa tidak melukakan hati. Silakan. Okey, Sazana bagi tugasan yang ketiga pula. Okey, boleh ya. Cara berbuat baik kepada ibu bapa. Boleh tak anak-anak semua? Ada tugasan lagi untuk kamu jawab. Berdasarkan ayat siapa tadi. Nak jawab? Macam mana nak berbuat baik pada ibu bapa? Angkat tangan. Siapa nak jawab? Silakan. Okey, Aino. Silakan Aino. Silakan Aino, buka mic. Ibu bapa kita dengan lembut. Ya. Apa dia? Aino boleh ulang jawapan Aino? Kuat sikit ya suara. Kita dengan lembut. Okey, tak apalah ya, menjaga segala perbuatan dengan lembut. Betul. Maksudnya kita bercakap dengan lembut agar tidak menyakiti hati ibu bapa kita. Tepat sekali. Betul. Macam yang saya sebut tadi lah Ustazah, walaupun berbeza pendapat ataupun ada perkara yang kita rasa macam terasa di hati, janganlah sampai kita menyakiti ibu bapa kita. Macam tadi ayah tumpahkan makanan di atas lantai, di atas kapet, janganlah memerli-merli, jangan buat muka tadi tu pandang ayah ada buat muka, jangan buat macam tu ya dekat ibu bapa. Baiklah Ustazah, sebelum kita pergi kepada cara berbuat baik pada ibu bapa yang kedua, ketiga dan keempat, kita berehat dahulu. Yang di rumah jangan ke mana-mana, kita kembali selepas ini.
Didik TV KPM. Didik TV KPM. Allahumma ighfirli dhunubi wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Allah, ampunkanlah segala dosa ibu dan ayahku, kasihi mereka seperti mereka menjagaku. Kembali menonton teras di Didik TV. Tadi Ustazah Hidayati ada meninggalkan kita dengan cara berbuat baik kepada ibu bapa. Rakan kita dah kongsikan cara yang pertama. Saya nak cuba jawab, boleh Ustazah? Boleh sangat. Yang Lisa, kedua, sila. maklumlah lebih-lebih lagi di zaman pandemik ni kita kena sering berhubung dengan ibu bapa. Tak ada alasan kan Ustazah? Ada telefon pintar, ada komputer riba dah canggih. Mari kita cek. Betul tak jawapan Nisa tu? Ya, Ya, betul, Nisa. Alhamdulillah. Dia sentiasa berhubung dan bertanya khabar. Tak ada alasan ya kita tak boleh nak bertanya khabar. Betul. Untuk Nisa dia. Okey, yang ketiga, menolong ibu bapa sewaktu ditimpa kesusahan dengan hati yang ikhlas. Yang keempat, sentiasa menzahi ibu bapa sekiranya tinggal berasingan. Okey. Kita pergi pula pada slide yang seterusnya. Macam mana kita nak hormat ibu bapa? Tadi tanggungjawab, sekarang ni hormat. Okey. Pertama, kita melayan mereka dengan lemah lembut. Okey ya. Kedua, tidak memasuki bilik mereka tanpa izin. Ya. Ingat ya, ini kadang-kadang kita selalu buat ni Nisa masa kecil-kecil kan. Okay. Terjah aja ya. Terjah aja masuk tidur lagi dengan mak ayah kita tu. Yang ketiga, berjalan di hadapan ibu bapa dengan sopan. Macam mana Nisa? Kena tunduk, Ya, sopan. betul, Jangan main tunduk. langkah je. Langkah je. Ustazah, yang nombor 4 mungkin kita boleh tanya. Seorang? Yang Siapa nak jawab? Seorang je. Siapa boleh kongsikan yang keempat, cara Saya menghormati nak ibu cuba. bapa? Silakan. Makan bersama dengan beradab, macam jangan main phone waktu tengah makan. Ya, betul. Bagus. Itu Ustazah nak sentuh tadi. Makan bersama ibu bapa dengan beradab. Ini tidak kadang kita makan semeja. Fizikal je ada. Nisa. Betul. Tapi dia punya jiwa kita tu dah mana-mana dah tengok handset. Masing-masing menghadap handset. Ya, betul. Ya. Okey. Terima kasih. Terima kasih ya. Okey, last kali. Tengok gambar Ustazah kongsikan di sini. Tengok tak kesusahan mak kita. Dengan berkongsi kasut dengan anak kita. Janganlah berungut ya tentang apa yang ibu bapa kita tak dapat berikan. Kadang-kadang kita rasa, kenapa mak ayah aku ni? Kenapa aku lahir dalam keluarga miskin ni? Kita membandingkan ibu bapa kita dengan ibu bapa orang lain. Tidak bersyukur. Ya, Ustazah nak sini kita hendaklah sentiasa bersyukur dengan apa yang Allah dah kurniakan pada kita. Sebab apa yang Ustazah bagi pada apa yang Allah bagi pada kita itu adalah yang terbaik sebenarnya untuk kita. Betul. Ya, kadang-kadang mak ayah bukan tak nak bagi. Mak ayah ni sebenarnya nak bagi segala kekayaan. Tetapi mungkin mereka dah bagi segalanya yang mereka miliki. Semampu mereka. Okey, kita pun dah nak mengakhiri kita punya PDP. Maksud kita pada hari ini. Okey, sebelum itu Ustazah nak menukilkan sikitlah Nisa satu puisi khas untuk semua ibu bapa di luar sana dan khusus kepada ibu bapa Ustazah jugalah yang berada di kampung. InsyaAllah. Jom kita dengarkan puisi ini. Ibu, maafkan kami Ibu untuk setiap pengorbanan yang kadang tak kami terlihat, untuk setiap kepayahan yang kadang tak kami mengerti, untuk setiap kesakitanmu Ibu yang kadang tak kami fahami. Ayah, terima kasih Ayah
untuk setiap titisan peluhmu dalam menjalani liku-liku membesarkan kami anak-anakmu sehingga kami bisa menghadap dunia. Ayah, Ibu, kalau hati ini sedih, aku tak tahu apakah aku kuat ataupun aku mesti menangis. Tetapi ayah, ibu, yang ku tahu, aku memilikimu. Aku memilikimu, ibu. Aku memilikimu, ayah, yang memelukku selalu. Sehingga damai jiwaku dan hilanglah segala resah itu. Ayah, ibu, terima kasih. Terima kasih. Semoga syurga milikmu. Terima kasih ayah. Terima kasih ibu. Terima kasih Ustazah di atas alunan puisi yang saya kira sangat menyentuh perasaan. Kepada mereka yang tidak lagi mempunyai ibu dan bapa, boleh sentiasa mendoakan mereka, dan kepada mereka yang masih ada ibu dan bapa, ambil peluang ini untuk kekal berhubung dengan mereka, tanya khabar, telefon dan sentiasa orang kata apa, cuba eratkan kembali hubungan anda. Di mana saja kita berada, jangan lupakan pengorbanan ibu dan bapa. Terima kasih Ustazah Hidayati dan juga rakan-rakan daripada SMK Putrajaya Presin 81 yang bersama-sama dengan kita pada hari ini. Mungkin akhir kata Ustazah boleh rumuskan dan beri kata-kata akhir kepada mereka yang menonton dan juga kepada murid-murid yang bakal kembali ke sekolah tidak lama lagi. Silakan Ustazah. Okay, kepada semua pelajar yang berada di luar sana, jagalah kesihatan masing-masing, jagalah SOP dan selamat kembali ke sekolah. Kita belajar bersungguh-sungguh. InsyaAllah. Dan jangan lupa untuk pembelajaran kita pada hari ini, ambil input dan pengajaran dari topik kita hari ini, iaitu tuntutan ihsan kepada ibu dan bapa. Sentiasa taat pada mereka selagi tidak bercanggah dengan perintah Islam, dan juga hormati, berlemah lembut, menjaga mereka dan sentiasa bersyukur dengan apa yang kita ada. Jangan sesekali kita bandingkan kehidupan kita, keluarga kita dengan orang lain, kerana ibu bapa sudah melakukan yang terbaik semampu mereka. Baiklah, kita akan tinggalkan anda semua dengan video tips berguna untuk semua orang, dan kita akan bertemu lagi di episod akan datang. Assalamualaikum, salam sejahtera. Bye, jumpa lagi. Jom kawan-kawan, kita lambai semua. Allahumma ighfirli dhunubi wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Allah, ampunkanlah segala dosa ibu dan ayahku, kasihi mereka seperti mereka menjagaku. Punca berlakunya sikap tidak menghormati ibu bapa di kalangan zaman remaja. Ini berpunca daripada kedua belah pihak. Ibu bapa juga kurang memberi didikan agama dan kesedaran yang mendalam sejak kecil lagi. Sikap ini juga turut dipengaruhi rakan remaja yang membawa kepada perkara-perkara yang negatif. Maka dengan sebab itulah pentingnya seseorang mempelajari subjek pendidikan Al-Quran dan Sunnah untuk menanam kesedaran dalam diri mereka tentang tanggungjawab anak terhadap kedua bapa mereka. Saya, punca anak-anak tidak hormat kepada ibu bapa pada masa kini adalah kurang interaksi dengan ibu bapa. Ibu bapa selalu sibuk sehingga tidak ada masa untuk nak luangkan bersama anak-anak. Jadi bila anak-anak membesar, susah nak ditegur. Selama ni sebab tidak pernah ada siapa yang melarang. Didik TV KPM